أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه ونصره ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا أو كما قال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المجلس كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan perempuan, saudara saudari, ya, abang-abang, kakak yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah taala diberikan kesempatan dan peluang untuk dapat kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh dengan kemuliaan, iaitu pada pagi ini untuk kita sama-sama berada dalam taman-taman syurga. Ya, kalau ikut jadual, bukan saya punya jadual lagi ni, ya. Oleh kerana pihak pengurusan minta saya gantikan pada minggu ni. Kalau ikut giliran saya minggu depan, hari ini ganti. Tapi walau macam mana pun, atas dasar roh Raudatul Jannah, ya, taman-taman syurga, saya cubalah, ya, untuk mengisikan peluang ataupun kekosongan dalam taman syurga ini untuk dapat kita manfaatkan, ya, majlis-majlis seperti ini. InsyaAllah moga-moga kita terpilih di kalangan orang-orang yang siddiqin salihin, insyaAllah. Baik. Ma'asyiral muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, pada pagi ini saya cuba nak bawa sebuah hadis, nak berkongsi, ya, sebuah hadis Nabi SAW, ya, berkenaan dengan jalan ataupun orang yang diredai oleh Allah dan orang yang dimurkai oleh Allah. Ya. Yang pertama, kata hadis ini dikata ada tiga, ya, tiga orang yang diredai oleh Allah dan tiga, ya, golongan yang dimurkai oleh Allah. Dia pro dan kontra di situ. Satu benda yang satu golongan ciri golongan yang Allah Ta'ala redha kita. Satu lagi yang Allah Ta'ala murka. Macam kita lah, ya, ada orang suka kita, ada orang tak suka. Agak-agak kita pilih yang mana? Yang suka ke yang tak suka? Kita pilih yang tak suka lah, orang yang tak suka kita. Alhamdulillah. Mana maunya, kita mesti nak orang yang kita suka je, ya. Kita nak. Tapi macam mana kita? Baik, ya, jadi insyaAllah kita kongsi. Moga-moga dia memberi inspirasi dan membantu untuk kita memperbaiki diri kita.
Mungkin kita terlupa, ataupun kita terlajak, ataupun kita terleka dengan keduniaan, sehingga kita Allah mencari jalan yang menyebabkan Allah murka kita. Sedangkan jalan yang Allah redha itu banyak. Banyak. Tapi hadis ini kata 3, bukan 3 sahaja. Sebenarnya 3 ini yang mengajak kita untuk kembali kepada ihdinas siratal mustaqim, yang kita sebut 17 kali tiap-tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta jalan lurus, tapi kita buat yang bingkang-bingkuk. Itu dia. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yarda lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa an tunasihu man walahu Allah amrakum wa yaskhatu lakum qila wa qala wa idha'atul mal wa kasratus su'al au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kuat ke? Ya ke? Masya-Allah. Rasa macam dah kuat dah. Baik, tak apa. Tabarakallah taala. Rawahu Ahmad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Dia kata apa? Innallaha yarda lakum salasan. Sesungguhnya, dia kata Nabi, sesungguhnya Allah meredai kalian dalam 3 perkara. Wasakhatu lakum salasan, dan juga Allah membenci ataupun memurkai golongan itu juga 3 perkara. Yang pertama, yang diredai oleh Ta'ala, yang Allah Ta'ala suka, yang Allah Ta'ala gembira, Allah Ta'ala seronok bila kita lakukan. Yang pertama, kata Nabi SAW dalam hadis ini, iaitu an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, yang Allah Ta'ala redha jika kita beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Dan beribadah, ta'abud. Sebab itu dalam hadis Nabi dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqi mahariman takun a'badan nas. Takutlah kamu tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Takun a'badan nas. Nescaya kamu akan menjadi hamba-Nya yang soleh, mudah beribadah. Tinggalkan. Takutlah kamu akan perkara-perkara yang dilarang oleh Ta'ala, yang haram, yang diharamkan oleh Allah SWT. Cuba kita genung. Kita ni ada tak meninggalkan perkara yang dilarang oleh Ta'ala? Mungkin bagi kita ni dalam bentuk halaqah ini, untuk melakukan dosa-dosa seperti minum arak, judi, tinggal salat, mungkin kita tak buat. Pasal kita nampak, itu jelas kita tahu benda itu dosa. Bila sebut haram ni tuan-tuan, bukan yang besar saja. Mungkin kita dosa-dosa besar, mungkin kabair itu mungkin kita tinggal sebab kita tak minat dah. Tak minat. Tak minat. Tapi masih ada lagi kita melakukan dosa-dosa perkara yang haram, yang
kita kadang susah nak tinggal. Antaranya perkara-perkara subahah. Perkara subahah. Itu di antara punca kita nak melakukan ibadah rasa malas. Sebab kita belum mohon ampun kepada Allah SWT di atas dosa kita. Sedang Nabi kata kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa, bukan orang berdosa itu baik. Orang yang berasa diri dia berdosa, yang terbaik ialah at-tawwabin. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini bertobat. Jadi yang pertama ni tuan-tuan, Nabi kata yang menyebabkan Allah Taala redha itu iaitu melakukan ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kamu hamba-hambaku melakukan ibadah kecuali mukhlishina lahuddin. Buat kerja dengan ikhlas. Seseorang yang melakukan ibadah tanpa ikhlas, maka dia adalah melakukan perkara yang sia-sia. Sebab amalannya itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu kena ingat. Jadi yakin, datang beribadah dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan, itqan, dengan penuh kesungguhan, buat sungguh-sungguh ibadah. Bukan kata janji buat. Ada orang tu dia kata janji buat. Itu yang pertama. Ya. Dan dia iringi dari dua perkara. Satu ibadah, kedua wala tusyrik billahi syai'an. Dan jangan sekali-kali kamu melakukan syirik. Sebab ada orang melakukan ibadah, dalam masa ibadah dia melakukan syirik. Ini yang kita risau. Sebab itu setengah-setengah yang mengatakan, ya, ulama-ulama dahulu, terutama ulama tasawuf tuan-tuan, dia cukup pergi bimbang, ya. Jangan kita beribadah mengharapkan syurga. Memang kita nak syurga, faham tak dia? Itu sebagai motivate. Kita nak syurga tuan-tuan. Tapi kalau kita mengharapkan syurga, maka belum sampai peringkat ibadah yang tertinggilah. Kita ibadah bukan kerana syurga. Kita ibadah lillahi ta'ala. Maksudnya wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali melakukan ibadah. Nampak? Maknanya kehidupan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, dilahirkan di atas muka bumi untuk beribadah. Apa yang kita dapat dari ibadah itu nanti dulu. Jangan demand. Apa yang kita buat itu jangan demand. Macam kita lah bekerja tuan-tuan, kita bekerja, majikan kata okey kamu bekerja sekian bulan, aku bagi sekian banyak upah dia. Ya, upah. Maknanya memang kamu akan dapat upah. Dapat bahagian. Buat kerjalah. Dan dia akan nilai. Ada pemantauan, ada KPI dia, ada dia punya prestasi dia, nilai. Walaupun gaji tetap dapat, tapi dia ada imbuhan lain. Bonus mungkin, ada anugerah lain di atas kecemerlangan mereka melakukan tugasan yang diberikan. Saya nak bagi contoh je, bukan nak itu yang kita nak nilai. Maknanya ada penilaian. Hujung tahun ada penilaian. Capai atau tidak. Kalau kita tak capai, mungkin kita diberi amaran, memo dan sebagainya. Ya. Itu contoh. Kalau kita mungkin sukses, mungkin kita tengok pencapaian kita lebih baik daripada yang sepatutnya, maka adalah intensif yang diberi oleh pihak majikan. Begitu juga kita dengan Allah Ta'ala. Bukan kita seperti Allah Ta'ala nak bagi salary ataupun gaji kita, tetapi Allah yang nak menilai layak tak layak kita mendapat anugerah daripada Allah SWT.
Sebab itu jangan sekali-kali kita ibadah ini ada sifat syirik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita jangan sekali-sekali ada sifat syirik. Sebab itu dalam ibadah kita kena tinggalkan sifat syirik. Kerana syirik ini sesuatu dosa yang teramat besar. Ya, teramat besar, dan ianya sesuatu yang menyebabkan Allah tidak memberi keampunan kepada orang yang melakukan syirik. Ini sebab itu satu benda yang boleh mendatangkan murka Allah dan juga boleh mendatangkan reda Allah. Reda bila kita melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan. Jangan sekali-kali kita beribadah mengharapkan sesuatu. Bagi orang awam memang kita mengharapkan, tetapi cuba kita tingkatkan daripada mengharap, jadikan sebagai ini tanggung jawab. Kadang-kadang kita mengharap sangat balasan, buatnya lebih kurang. Selalu begitu. Tapi kita buat biar betul-betul. Kemudian terserah, tawakal kepada Allah SWT. Tuan-tuan, itu yang kita kena faham. Sebab itu tuan-tuan, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, Nabi SAW mengatakan akbarul kabair al-israk billah. Dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Kata Nabi, dosa besar yang paling besar. Dah besar lagi. Ini makna dosa yang paling nombor satu. Dosa besar yang paling besar, iaitu menyekutukan Allah Subhanahu Taala, melakukan syirik. Ini yang kita risau. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik, yang ini menyekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikendakinya menurut syarak. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang amat besar. Wa iyazubillah min zalik. Jadi hati-hati tuan-tuan, jangan sampai gitu. Lakukan ibadah, jangan mengharapkan apa-apa. Mukhlis betul-betul ikhlas supaya kita terpesong, keluar daripada batas-batas syirik. Sebab itu setengah ulama katakan ada syirik kecil kalau kita mengharapkan syurga. Nanti kita akan rasa kecewa kalau tak dapat syurga besok. Kalau kita buat ibadah ni tuan, terpulang pada Allah sebab Allah yang menilai kita. Jangan kita nilai diri kita, payah. Bila kita nilai, maknanya hilang keikhlasan. Baik, itu yang pertama, ibadah. Ya, maknanya pertama tuan-tuan, lakukan ibadah. Suka tak suka, malas tak malas, minat tak minat, kita kena letakkan ibadah sebagai prioriti. Ya, terutama dalam melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah. Kita duduk dalam majlis ilmu juga, kerana itu jalan menyebabkan Allah Ta'ala redha. Yang kedua, kata Nabi SAW, kata Nabi SAW dalam sini, dia kata, wa anta tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kita berpegang teguh ataupun bersatu. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kita bersatu dalam agama Allah Ta'ala. Baru-baru ni kita tercabar oleh kartunis di Perancis, ya, telah menghina junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat kita cintai. Ya, mereka memburukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perasaan kita? Kita diam, tak ada apa-apa. Maknanya kita tak bersatu dalam iman. Itu dia, biarlah dia. No.
Sebab ini melibatkan agama. Sebab beriman kepada Rasulullah adalah wajib, bukan orang tertentu saja. Tuan-tuan, apa perasaan kita terhadap agama kita ini dicemar, terutama kesucian dan kemurnian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena doa laknatullah kepada mereka. Jangan diam. Ini kesatuan namanya. Kalau perlu boikot, boikot. Sebagai satu tindakan, maknanya tindakan membantah apa yang dilakukan. Kalau kita diam, as-sukut ala tumirida. Ya, kata pepatah Arab, diam itu bermakna redha. Jangan. Sebab itu selemah-lemah iman kita benci dalam hati. Ini di antara kesatuan. Sebab itu hari ini tuan-tuan, umat Islam tak dapat kemenangan, belum mendapat kemenangan mutlak sebagaimana kemenangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat dulu, kerana mereka bersatu hati dalam mempertahankan agama Allah. Kita ni kadang-kadang dalam bab-bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam bab-bab benda yang kita rasa malas sibuk lah kata orang tu. Jangan kata orang tu jadi jaga tepi kain lah. Walaupun peribahasa kata jangan jaga tepi kain orang, tapi kadang-kadang kena jaga juga. Kena jaga tu bukan apa, jangan jadi sibuk, tetapi kita kena jaga tu kerana nak bagi ingat kat kawan-kawan dia ada benda yang tak elok kat dia, supaya dia dapat jadi elok. Kita ni terbalik, hak elok dibuat supaya dia jadi tak elok. Itu kesatuan dalam jama'i benda mungkar ni, pandai pula bersatu. Berjemaah tuan-tuan, perobok orang untuk daripada baik kepada tak baik. Itu ramai dia punya sekongkol dia. Tapi daripada tak baik kepada baik, kadang-kadang pegawai syarak aja nak kena tegur, yang lain semua senyap je. Dia kata bukan pegawai syarak ada. Tapi kalau bab perkara tak elok, ramai pula nyokong. Sedangkan Allah Ta'ala kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam perkara birri, kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sekali-kali kita tolong menolong dalam perkara dosa dan pemusuhan. Ini kita kena ingat. Sebab itu hubungkan silaturahim. Ini di antara kunci yang menyebabkan kita diredai oleh Allah Ta'ala. Hubungkan silaturahim. Walaupun dalam suasana Covid sekarang ni tak boleh nak bersalam, tak boleh nak berpeluk, tapi manis muka, senyum, lemparkan senyuman. Ini dalam tangan kat sini, muka pula tahu. Macam mana nak berkasih? Time-time makan pula boleh berkasih. Time-time nak berjemaah, time-time nak berkuliah, semuanya muka serius je. Kan? Serius je, seram tengok. Tak? Time makan gelak ketawa tu. Time makan, time kat pasar. Boleh kan? Bila kuliah, muka welfare. Wallahualam, saya tak reti je nak cakap. Kan marah orang pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muka welfare pula. Masya-Allah, tabaraka taala. Haji pandai pula, nambah pula. Tak apalah, kita seronok macam tu ya. Baik. Masya-Allah, tabaraka taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Ini dia. Kita hubungkan rahim. Antara dia ziarah menziarahi, ya, kunjung mengunjung, ya. Itu dia antaralah yang boleh kita Allahumma salli sayyidina Muhammad. Yang boleh kita membantu dalam satu berjemaah. Ini antara perkara yang boleh mendatangkan Allahumma salli sayyidina Muhammad. Yang boleh mendatangkan hubungan rahim. Ya, kita kadang-kadang dengan rumah pun tak ada nak senyum. Tu satu rumah tau.
Bila senyumnya, Mak Haji pula kata, apa pasal abang senyum? Payah juga kan. Dalam rumah tu, satu rumah tu je. Dia diam je. Tak lali bunyi. Bang, tolong belikan belacan. Tu je bunyi. Lepas tu senyap balik. Ya, Mak Haji senyap Mak Haji. Bila dengan orang lain pandai pula senyum. Dengan Abang Haji tak nak senyum. Sampau dia. Abang Haji pun baru nak senyum-senyum belajar pagi ni dengan orang, baru nak senyum. Mak Haji pula, apa pasal orang tua ni gatal pula senyum kat kita. Dia pening pula. Kan? Dia pening. Macam mana nak ada kasih sayang? Kan? Kasih sayang dia mesti ada interaksi. Dia ada komunikasi. Komunikasi itu mustahak. Sama ada komunikasi badan ataupun komunikasi dalam bentuk lisan. Badan ni pun kena ada. Reaksi badan ni pun, komunikasinya pun, bahasa orang kampung saya kata body language lah. Ya, ini dah. Bahasa badan tau. Mak Haji sebab tu perempuan di jalan lenggang-lenggok ni, kalau depan Mak Haji dia, kalau Mak Haji, bukan Mak Haji sini lah, Mak Haji tempat lain. Kalau dia lalu depan Abang Haji, tak ada lenggang-lenggok je, terit je macam kayu. Tapi kalau pergi pasar malam, bukan main lenggang-lenggok dia. Cet. Mak Haji mana tu, Ji? Itu contoh. Tak ada kasih sayang. Kadang-kadang nak pegang tangan Abang Haji, nak pegang tangan di tepi ni, pap, dia tampau ni. Malu kat orang. Kan? Itu yang Abang Haji sapu tangan orang. Haji Ji, haram tu je. Itu dah, setan memang dia suruh. Jadi hubungkan rahim. Ya. Maknanya menegur siapa, mendahulukan salam, itu antara cara Nabi kata bagaimana nak dapatkan hubungan rahim. Afsus salam, mendahulukan salam, menebarkan salam. Kedua, wa at'imut ta'am, beri makan. Bagi. Ajak makan. Itu antara merapatkan hubungan silaturahim. Dan silaturahim itulah punca Allah bagi rahmat, bagi kasih sayang, Allah redha kita. Macam kita baru kahwin Haji, baru kahwin. Macam mana? Baru kahwin, senyum tak dengan Mak Haji? Dia masak sambal belacan pun senyum. Allah, ya. Semuanya, tawar pun senyum, masin pun senyum, pedas pun senyum. Ya. Sekarang jangan main, pandai komplain. Komplain je. Awak ni ya Mak Haji sabar je Mak Haji, masak aje lah Mak Haji. Dia komplain tak komplain pun masak ajelah, ya. Allahu Akbar. Itu dia. Itu yang menghubungkan rahim. Jangan qata' rahim. Jangan kita putuskan silaturahim. Tanda kita putuskan silaturahim, tak bertegur saba lebih daripada 3 hari. Haji dengan Mak Haji cakap tak? Ada tak cakap 3 hari, lebih daripada 3 hari? Kadang cakap dengan Mak Haji, dengan kita kan, suami isteri kan cakap macam tak nak cakap. Nampak? Tak nampak lagi. Dia punya bahasa tu tak ada bahasa kasih sayang. Bahasa ya Allahu Akbar, sentap hati. Sabar je, rasa nak makan tu nasi lembik pun jadi keras. Dah siap makan. Apa lagi tunggu? Makan lah. Itu okey lagi. Abang nak makan dalam sunnah haji kita nak jumpa PA. Jadi itu dalam rumah. Dengan anak apa nak? Cakap dengan anak-anak. Ada bercakap? Mana nak timbul kasih sayang tak bercakap? Ya, anak ke depan, bapak ke belakang. Ada balik? Dah. Ada makan? Soalan tu ngalahkan tu soalan dalam paper tu. Soalan paper pun adakah panjang tau. Mula-mula dia bagi clue dulu, duduk kemudian bawa soalan. Itu dalam paper Tapi kat rumah balik. Bayang. Gimana? Faham tak soalannya? Jawabnya anak pun dah. Betul tak? Tapi nak cakap macam mana Ustaz? Pasal kita dah biasa macam tu. Jadi
Aku telefon. Kalau kita jadi resepsionis kan, dia kata, Assalamualaikum, apa saya boleh bantu? Cik, boleh kenalkan diri. Sedap bahasa dia tak? Betul je? Tapi kat rumah yang kata, yang boleh kenalkan diri, tak payahlah tanya kenalkan diri. Kan dia kenalkan diri satu hari, satu malam tak habis pula. Kan? Kita dah kenal. Sekurang dia kata, halo, ayah nampak engkau ni, cakap elok, cantik kan? Contoh cakap dengan anak. Tak? Cakap dengan jiran, cakap dengan orang. Semua tu interaksi yang kita boleh gunakan sebagai hubungan rahim. Itu di antara ciri keredaan Allah yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, yang mengundang keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu wa antunasihu man wallahu Allahu amarakum. Iaitu saling nasihat menasihati kepada orang yang diserahkan kepadanya urusan. Saling tegur menegur. Ad-dinu nasihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kita ni saling wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, kerana dengan memberi peringatan itu mendatangkan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi agama ni kalau tak boleh dinasihat, dia bukan beragama. Agama Islam adalah tunjang kepada an-nasihah. Mesti kena dengar nasihat. Sama ada kita menasihati ataupun kita dinasihat. Mesti ada dua elemen tadi. Kalau kita tidak mahu menasihati, tak mampu, kita sedia menerima nasihat. Yang jadi masalahnya, menasihat tidak, dinasihat pun tidak. Apa nak jadi tu? Kita menasihat tak pandai, dengar nasihat pun tak nak. Apa jadi? Itu namanya kerah hati. Ya, kerah hati. Haji Haji pernah dengar tak Mak Haji nasihat? Pernah dengar tak Mak Haji nasihat Abang Haji? Pernah Pernah dengar Pakai ke tidak? Soalannya tu, pakai ke tidak? Tengoklah Ustaz. Tengok apa yang dia nasihat tu lah. Kalau okey lah. Kalau bosan buat bodoh. Dan macam mana kita nak kira ada agama? Macam mana Allah Ta'ala reda? Kadang-kadang isi tu kita cakap benda elok banyak tu. Banyak kalau kita kaji apa yang orang rumah kita cakap tu, betul belaka. Tapi kita tak apa-apa. Awak ni dah pincin-pincin, pergilah berlari, jogging ke, exercise. Aku tahu lah. Itu nasihat bagus ke tak bagus? Bagus Maknanya dinasihat kan? Pakai tak? Tak pakai. Tapi kalau kita cakap, mesti nak dengar. Orang pandai pula. Betul dia? Macam betul lah kan? Kalau tak betul pun diam-diam je lah. Bang, pergilah masjid bang. Ada kuliah. Itu ceramah kan? Bang, pergi jemaah bang. Tahu lah. Aku tahulah masjid tu, aku tak tahu. Aku tahu jalan dia. Kan? Nasihat tu. Betul? Kadang-kadang ustaz ceramah, kena batang hidung kita. Apa ustaz ni ngata kita pula. Alah teruk tu. Ceramah tahu nak ngata orang aja. Itu satu nasihat. Sedangkan ustaz yang ceramah tu tak pernah pun sebut nama tuan-tuan. Yang saya sebut selalu PA lah. Sini ada nama PA. Tak ada kan? Tak ada. Saya pinjam nama PA sebab PA tak ada kat sini. Saya pinjamlah nama dia. Ada Ada? Tak ada. Itu pun ada orang kecil hati. Pasal dia bukan PA. Jadi kalau hati tu tak boleh terima nasihat, macam mana Allah Ta'ala nak reda? Haji, kita ni suami memang degil lah, payah lah. Isi kesian lah, bercupak-cupak, bergantang-gantang dia nasihat yang kita. Buat bodoh je. Tapi Alhamdulillah, Mak Haji ni, dia tetap dengan pendiriannya. Tetap dia cakap. Walaupun curah air ke daun keladi, lantak dia cakap. Kan?
Kau boleh cakap ke anak tu, bangun cepat sekolah, kalau mati tinggal apa? Tinggal bas. Hari Senin, hari Selasa cepat bangun, jangan lewat, nanti tinggal bas. Benda sama. Hari Rabu itu juga. Kalau anak tu lagi sekolah sampai tak habis sekolah, selagi itulah itu cakap, cepat bangun, nanti lewat, tinggal naik bas. Itulah nasihat dia. Sama juga cikgu ajar. Belajar rajin-rajin, buat kerja rumah. Jangan malas. Masa kita sekolah dulu kan, kita suka ke bahasa tu? Tak suka dengar. Berarti benda tu betul. Buat kerja rumah, jangan malas, kena rajin. Semua tu nasihat. Betul tak, Ji? Betul. Khutbah kemarin, ittaqullah, bertakwalah kamu. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan meninggalkan segala larangannya, lakukan segala amal suruhannya, daripada kecil sampai ke tua kita. Sebab itu rukun khutbah. Pakailah. Mahu nak pakai. Bau ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallah, bau dia dengar barakallah. Macam mana Allah nak redha? Contoh, bukan tuan-tuan, ini orang tempat lain. Orang tempat lain, orang Tebah. Ini kuliah pun dengar ujung je, dengar ujung. Lepas tu dia kata, ustaz ni salah. Dia tidur tu boleh kata dia salah. Kau hasam betul. Kan? Tapi bukan sinilah. Dia dengar yang ujung tu, yang ujung aja. Yang pangkai dia tak dengar. Ini masalahnya. Macam mana nak dapat nasihat? Macam mana nak ada Allah Ta'ala redha? Jadi tuan-tuan, kita sebab itu diberi dua telinga. Tujuannya untuk banyak dengar, bukan bagi satu mulut suruh sikit cakap, banyak dengar. Itu namanya nasihat. Faham tak, Ji? Ini kita banyak cakap, telinga, jadi mulut tu banyak, telinga tu satu. Terbalik, Allah Ta'ala jadi fitrah, telinga tu dua, supaya dengar betul-betul. Satu dengar, satu proses buat tapisan. Faham tak? Apa tu? Memori jalan. Lepas tu masuk dalam hati. Sami'na wa ata'na, amal. Itu cara dia. Boleh, Ji? Maka dapat redha. Yang pertama, buat ibadah kerana Allah, jangan syirik. Yang kedua, bersilaturahim untuk mendatang keredaan Allah. Yang ketiga, sentiasa menasihat dan nasihati. Ini ciri yang kata Nabi SAW antara mengundang redha Allah Ta'ala. Kemudian Nabi kata lagi dalam hadis ini, sambung, wa yaskhatu lakum qila wa qala. Yang berikutnya iaitu, dan Allah membenci kalian dari sikap percaya kepada kabar yang tidak tentu sumbernya. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini satu benda yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Suka mendengar khabar yang tak tepat ataupun khabar yang tak betul. Suka. Lagi dengan media sosial hari ini, berbagai-bagai maklumat yang tak betul, maklumat tak tepat kita dapat. Mana nak dapat maklumat tepat? Al-Quran, Al-Hadis, ijma' ulama'. Ini tepat. Al-Quran tepat, tak payah ragu-ragu. La raiba fiha, tiada ragu baginya. Kemudian Al-Hadis, walaupun hadis itu ada tabakat dia, ada sahih, ada hasan, ada dhaif dan sebagainya, tapi selagi mana ianya ada matan dan ada mafhum yang perawi-perawi ini yang telah disahihkan, maka kita terima dulu. Kemudian ijma' ulama', kata-kata ulama'-ulama yang mutabar. Mutabar. Dengar nasihat guru. Kalau nasihat guru kita tak dengar, macam mana kita nak dapat ilmu? Ini. Kemudian apa lagi? Kemudian maklumat-maklumat umum. Hendaklah kita mendapat dari fakta yang sahih tepat. Terutama dalam kes COVID ni, antaranya yang kita nak dapat maklumat daripada pihak KKM lah.
Pihak berautoriti yang memberi maklumat. Saya tahu tuan-tuan dapat maklumat hebat, sup laju. Sekarang maklumat di ujung jari. Tapi sahihkan dulu. Jangan terima dahulu sepenuhnya kecuali telah disahihkan, telah disahkan. Baru-baru ni kan kita kata okey kat Melaka dah tinggi dah. Covid. Kita dengar cakap ini orang hospital cerita. Orang hospital cerita. Orang hospital tu siapa? Adakah orang hospital semua boleh cakap semua betul? Dia kerja kat hospital. Iya, kita tahu dia kerja kat hospital. Tapi dia berautoriti tak untuk memberi maklumat? Itu kena faham. Kalau bisa kata nurse berautoriti, tak payah ada pengarah. Betul tak? Saya bukan kata nurse tak betul. Mesti disahkan oleh pihak yang berkuasa. Baru kita boleh pakai. Ni nurse, dia kerja sana lah. Pakat gitu jenuh kita, pakat semua keluar maklumat. Kita nak pakai yang mana? Lepas tu bila kita nak rujuk, nurse tu cakap, agak-agak nurse tu dia bertanggungjawab tak? Contohlah, betul tak? Ada kan dapat maklumat kan? Rumah saya pun terpengaruh juga. Bang, ni lah. Kata siapa yang cakap? Dia kerja kat hospital lah. Payah lah. Yang kantin pun kerja kat hospital juga, kantin. Kan kantin tu cakap pun nak dengar juga. Bukan kita kata dia tak layak cakap. Dia cakap atasan barang dia habis, kita boleh dengar lah. Dia nurse kerja bahagian mana? Maaf cakap, dia kan ada department. Sebab tu kena faham benda-benda macam ni. Bukan kita tak mahu dengar cerita dia. Kita boleh dengar maklumat tu tapi betul ke tak betul? Fatabayyanu. Semak dulu, sesat. Kalau tidak, kita pula lagi sedap. Kita lagi syok. Tak ada semak, tak ada authority. Copy, paste, forward. Lagi terror. Kita pun tak ada authority, kita pun tak ada maklumat. Copy, paste, forward. Juara forward namanya. Lepas tu bila tanya, letak dari mana tuan? Dari grup sebelah. Kurang asam betul. Grup sebelah tu siapa? Grup sebelah tu, grup sebelah. Grup tu authority ke? Dipertanggungjawab ke? Tanya grup sebelah. Saya pun dapat dari grup sebelah juga. Lah, habis mana nak jumpa tu? Susul galuh dia. Rupanya kita telah melakukan satu pembohongan bila sesuatu benda yang tidak betul. Panjanglah. Macam mana nak tarik balik tu? Masya Allah tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala murka tu. Jangan kita sebarkan sesuatu yang tidak ada maklumat tepat. Kalau kita tahu dapatlah maklumat, okeylah, tak apa, kita diam dululah. Jangan kita sebarkan. Kita dah mungkin dia kerja dekat bahagian KKM, dia cerita, sekarang dah teruk dah. Biarlah, tahu kat kita je lah. Jangan kita jadi champion nak beritahu kepada orang lain. Kan menyebabkan kekecohan dan kegusaran kepada orang lain. Sedangkan maklumat itu tak betul. Ini yang bahaya. Bukan nak buat akta je, dari segi hukum Islam pun dah ada dah maklumat. Bahaya tuan-tuan. Jangan kita cuba menyebarkan sesuatu, berita-berita yang tiada sumbernya. Ini dibenci oleh Allah sebab namanya fitnah. Menceritakan sesuatu yang tidak ada fakta, itu adalah fitnah. Fitnah ni membuat sesuatu yang bukan pada tempatnya, ataupun menceritakan sesuatu yang bukan ada dasarnya. Tak ada dasar. Kita reka-reka. Itu namanya fitnah. Fitnah ni masuk syurga kan? Fitnah masuk syurga ya? Masuk syurga kan? Macam ya je tengok. Tak ada. Masuk neraka. Tahu pun masuk neraka tapi buat juga. Kau hasam betul lah. Kan?
Kalau dia kata okey, sesiapa yang melakukan fitnah maka tempatnya ialah syurga. Laju kita buat ke? Kan neraka tempatnya. Ya, dosa kan? Dosa besar juga. Tapi lebih besar lagi dosa syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala iaitu banyak bertanya tentang perkara yang tak perlu. Banyak bertanya tentang perkara yang tak perlu. Bertanya itu ilmu, belajar. Konsep belajar mesti kena tanya. Kena bertanya. Belajar kena bertanya. Tapi jangan tanya hak yang tak perlu. Ni tanya, Ustaz, tumpang tanya Ustaz, silakan. Nabi Adam dengan Nabi Hawa, dengan Siti Hawa, siapa nikahkan dia, siapa wali dia? Agak-agak perlu jawab ke tidak? Tuan-tuan, soalan tu lah kan. Apa kena mengena kita Siti Nabi Adam nikah, siapa wali? Tuan kau menikah, tuan menikah dulu, tanya tak wali siapa? Siapa menikah? Saksi siapa? Ingat lagi ke tak? Pun tak ingat dah. Dan tak ada kena mengena pun saya nak tanya haji ni siapa yang nikahkan haji. Saya tak kena. Cuma kalau baru nak nikah, siapa nak nikahkan itu kita tahulah. Tapi nak tanya soalan tu tak perlulah. Itu mengada-ngada namanya. Faham tak Ji? Ini kadang-kadang kita soalan-soalan ni yang tak patut soal pun tanya juga. Buat apa? Kan Ji kan? Yang perlu je tanya, yang tak perlu tak payah. Ini pun sama juga. Bila mesyuarat habis dia hentam je, tahu hentam je kerja. Keperluan tak ada, tengok agenda dulu. Ini belum hal-hal lain dah tanya dah hal-hal lain. Sabarlah. Mau tak marah. Baik mesyuarat sejam jadi 3 jam. Pasal apa? Hak yang remeh-temeh ni, yang tak patut ditanya, nak kena tanya juga. Pengurusi, ya. Kalau nak tanya Ustaz, kalau ada majlis majlis-majlis besar, makan ni selalu kenapa tak cukup? Patut tanya tak? Makan selalu tak cukup. Itu nak tanya dapat maklumat ke nak hentam orang tu? Soalan tuan-tuan kena ingat. Tuan-tuan nak soal, jangan ada nak hentam orang. Itu bukan soalan. Itu nak cari salah. Ini yang kita gagal dalam bab komunikasi ni. Sosial komunikasi ni. Kita masalah ni banyak ni. Kan tak layan. Soalan apa semua tak jawab kan. Sama juga parlimen tu, kadang-kadang soalan tak apa benda soalan. Ada tak kena mengena pun. Jadi tak ada kena mengena tuan-tuan, tak payah disoal. Allah Ta'ala tak suka, Allah benci, Nabi kata. Sebab itu qaulu khair aw liyasmut, Nabi kata cakap yang baik-baik, soalan yang bagus. Okey. Soalan yang fakta, soalan yang boleh membantu untuk memajukan lagi organisasi, itu tak ada masalah. Ini soalan-soalan. Saya kadang-kadang mengajar ni tuan-tuan, macam-macam soalan, kadang-kadang tak jawab, dia kata Ustaz bengong. Kang jawab, bukan dia nak faham pun. Kadang-kadang saya tak jawab pun. Saya kata apa yang Haji tanya tu, betul lah tu. Itu je. Tak puas hati pula. Ustaz, jawapan ni mana? Kadang-kadang dia dalam soalan tu dah ada jawapan. Dia tak perasan, dia sendiri soal, dia tak tahu yang jawapan dah ada. Kadang-kadang payah juga kan. Ini yang di antaranya kita kena perhati tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan, bukan lepas ni semua senyap, ada soalan? Tak ada. Tak, soal perlu. Sebab itu adalah proses pembelajaran. Belajar kalau tanpa soal, dia tak jadi belajar namanya. Kena soal. Walaupun dia faham, tapi dia kena Allahumma salli sayyidina Muhammad, maknanya kena soal. Tapi kalau soalan yang tak perlu, tak payah tanya. Mak Haji Mak Haji pun soalan-soalan maut pun cepu mas banyak juga tu. Tak payah tanya. Abang Haji tanya, dah masak belum? Tak payah tanya, dah masak dah belum? Patut soalannya gini, masak apa hari ni? Betul tak?
Ni, yang dah masak belum? Tanya dah masak belum? Pergi ke dapur tengoklah ada lauk ke, ada tak ada. Patutnya, yang masak apa hari ni? Abang lapar lah. Alah bang, minta maaf lah, hari ni pening lah. Tak masak, kita makan kat luar. Okey, start kereta, settle. Sebab soalan tu kena, betul tak? Tapi, awak masak apa? Itu soalan. Tapi, awak dah masak ke belum? Itu sakit hati dengar awak. Betul tak Pak Haji? Soalan tu sakit hati tak dengar? Macam kita tak masak selama ni kan? Faham tak Haji? Kadang tu dia selalu tu keluar pun. Yang baju abang mana? Jawapannya senang, dalam lemari. Habis cerita. Selama ni baju tu kat mana? Tapi soalan tu gitu juga. Kadang-kadang dia tanya, Haji beli apa? Beli ayam. Oh Ji, beli ayam ke? Itu soalan ke jawapan? Dah ada jawapan, apa nak jawab? Lepas tu kita buat bodoh je. Sombong. Kita cop je sombong. Dah nampak dia beli ayam, tanya, beli ayam ke? Patut, beli ayam nak masak apa? Itu baru soalan, betul tak? Betul ke tidak saya ni? Tapi susah bahasa Melayu ni kalau tak tanya macam tu, dia tak macam sombong. Haji, dah tahu kita, nak pergi mana? Nak pergi mana? Kan? Soalan-soalan tu kadang-kadang soalan yang nak jawab pun salah, tak jawab pun salah. Jadi tuan-tuan, jangan banyak soal yang tak ada keperluan. Soal yang boleh membangunkan, membina dan menguatkan iman. Boleh. Itu dia. Soalannya, dah sembahyang belum? Itu soalan. Dah sembahyang berjemaah belum? Itu soalan. Tapi itu tak boleh soal. Itu tak boleh soal. Padahal wa'mur ahlaka bis-salah. Allah Taala suruh tanya tentang solat. Itu soalan. Kecil hati saya ustaz. Saya ustaz tu saya kecil hati. Dia boleh tanya saya dah sembahyang ke belum? Bila tanya sembahyang kecil hati. Dah makan belum? Tak kecil hati pula. Kurang hasam betul. Dah makan? Jom. Boleh juga. Dah sembahyang. Padahal Allah Ta'ala kata, suruh tanya salat. Wa'mur ahlaka bis-salat. Tanyakan ahli keluarga kamu tentang salat. Salat dulu. Bukan makan. Makan tak tanya pun tak apa. Yang dapur satu, jom makan. Itu ajak makan, bukan soalan. Itu ajak, lain. Ini soal. Dah makan belum? Kalau tuan-tuan tanya, saya tanya, dah makan belum? Apa jawab tuan? Belum lah, lapar. Walaupun dah kenyang. Tapi kalau buat solat berjemaah, itu sensitif. Ustaz jangan tanya lah, Ustaz tu sensitif. Tak ada. Sebenarnya kita terbalik. Yang sensitif kita sepatut kena tanya. Yang tak sensitif tu kita abaikan. Soalan, hari ni ada kuliah ke tidak? Itu soalan. Ya tak? Siapa kuliah hari ni? Itu bukan soalan. Faham? Dia tanya juga, hari ni ada kuliah? Okey, kuliah betul. Hari ni ada kuliah? Ada. Siapa lah? Kalau kamu nak datang kuliah, jangan tanya siapa, datang aja. Janji ada kuliah, siapa yang bagi tu kuliah lah tu. Kalau imam satu bagi kuliah, kuliah lah juga. Ustaz, kuliah lah. Mufti, kuliah lah. Ni tanya, malam ni ada kuliah? Ada. Siapa bagi kuliah? Tanya siapa. Itu bukan soalan. Ji, faham tak? Datang aja, jangan tanya. Siapa-siapa pun dia buat kuliah. Yang ustaz, kuliah. Siapa tu? Nombor 2. Boleh faham? Ini tanya siapa? Bila dengar je, Ustaz Yusri tak nak datang. Tak nak datang sebab apa? Dia bukan datang kerana kuliah, kerana orang. Nampak? Jadi soalan tu menyusahkan. Sebab dia tanya, sebab yang ni dia minat, yang ni tak minat. Dia ada ustaz dia dalam masyarakat ni tuan-tuan, dia ada ustaz-ustaz dia. Ustaz ni okey, ustaz ni tak okey. Dia yang buat juri. Ustaz okey, ustaz tak okey. Selama ni yang ustaz tak okey tu membaca kitab juga. Ustaz yang okey pun baca kitab. Ustaz tak okey tu baca hadis. Ustaz okey pun baca hadis. Saya pun tak tahu mana yang okey, mana yang tak okey.
Tapi dia yang letakkan. Dia yang letak, ustaz ni okey, ustaz ni tak okey. Ustaz ni mengantuk. Yang ni kelakar, yang ni okey. Dia pula yang hukum. Kurang asam betul. Bukan tuan-tuan, orang lain. Lebih kurang juga. Itu masalah. Jadi tuan, itu yang kedua. Jangan banyak soal. Jangan banyak soal. Bukan tak boleh soal. Soal boleh. Macam saya lah di soal. Ustaz nak tanya ni bab korban. Yalah. Korban ni saya, ya. Silakanlah. Korban ni daging lembu korban ni memang tak ada tulang selangka ke? Itu betul, soalan tu betul. Sebab apa? Bila berjadi korban, tulang selangka selalu hilang. Jadi bila dia tengok tulang selangka tak ada, yang ada daging je. Itu soalan. Itu boleh soal. Sebab apa? Kita nak betulkan balik persepsi orang. Dia mencuri tu. Baik. Contoh soalan lah, contoh soalan. Boleh je? Lepas ni takut nak soal lah. Dah soal boleh, tak ada masalah. Ustaz, isi berapa? Itu tak apa. Soal tu tak apa. Isi berapa? Baru satu, insya-Allah. Ni kadang-kadang dia tak ada benda nak tanya pula. Isi berapa? Kan kacau juga tak? Risau dia kan. Sebut pula, isteri baru, baru. Ustaz, isteri baru ke? Baru satu. Tak habis lagi dah potong. Kurang asam tu juga. Okey, baik. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala, yang dimurkai oleh Ta'ala, iaitu israf. Boros dalam harta. Boros. Yang ini, kita ni, membazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Membazir ni maksudnya berbelanja ataupun berbelanja sesuatu yang tak perlu. Itu boros, israf. Belanja yang tak perlu. Tak keperluan kita belanja. Berhabis-habis tentang perkara yang tak keperluan. Bab boros ni saya nak kena tanya Mak Haji. Amboi ustaz, cili mulut baru tahu. Boros Mak Haji Mak Haji. Collection. Minat tak tapoe? Tapoe. Bukan tipoe, tapoe. Tapoe ni ada untung dia. Kalau rosak, tudungnya boleh tukar tanpa ada bayar. Betul Pak Haji Cantik. Siap katalog Mak Haji Okey, bagus. Belilah, ada duit. Apa nak marah? Alah, kita main kutu ustaz. Iya, beli. Tak ada masalah. Minta ke Abang Haji, payah. Kadang kita tanya, bang, katalog ni lawa. Jawapannya, habis je. Maknanya, tu jawab ya atau tidak, wallahu alam. Boleh ke tak boleh, tak tahu. Kadang sampai 3 hari, sehingga minggu. Bang, boleh tak boleh? Entahlah. Itu jawapan dia. Itu paling jawapan safe untuk orang lelaki. Boleh Mak Haji tak puih. Tak kira lah apa jenis lah. Vantage, koral, apa kan? Okay. Beli beli kan? Ada tak? Ada tak? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pakai tak? Pakai, alhamdulillah. Tambah tak? Koleksi tambah lagi tak? Ada, jangan bohong. Ada, tambah lagi. Yang ada pun tak pakai, tambah lagi. Mangkuk dah ada dah. Lawa lah mangkuk ni, warnanya lawa lah, warnanya lawa. Hak yang ada ni tak habis pakai lagi. Dia beli lagi, warnanya lain sikit sebab mata dia menarik. Beli kali kedua tu keperluan ke kemahuan? Sudah, Mak Haji marah ustaz ini. Itu yang geram. Tak, saya bukan kata nafsu kita semua nak. Tapi kadang-kadang benda ni elok lagi, tak terpakai, nak beli lagi. Koleksi lah. Kalau guna semua tak ada masalah. Ya Mak Haji pakailah sepuas-puasnya. Allah membeli, menang memakai. Bukan Allah membeli, mata sedap memandang. Itu yang masalah. Jadi kalau tak keperluan tak payah. Ji, sport rim 21 inci ada keperlu ke? Kereta kancil. Sport rim 21.
selesa seronok. Boleh masuk tak boleh masuk nombor 2. Mekanik ada. Boleh tak? Keperluan tak? Membazir tak? Membazir. Pasang amplifier kereta, bunyi dah macam disco, gurgung 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 gurgung. Naik kereta, gurgung gurgung gurgung. Kita ingat apa benda? Rupanya kereta. Tuan-tuan duduk dalam kompartmen besar tu bukan besar mana dalam kereta. Kenapa nak buka radio sampai gurung 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 sampai orang luar pun nak makan terkejut? Agak perlu ke? Tak perlu kan? Tapi syok Ustaz, syok. Ini pembaziran. Syok tu berapa lama nak bagi syok? Tapi sebenarnya dimurkai Allah Ta'ala. Boleh faham tak? Boleh faham Ni kopiah ni patut tukau betul bau kopiah. Jangan kopiah tu dah hitam lah, pakai lagi. Itu selekeh. Kedekut. Tang lain kemah. Tang kopiah menyampah. Tengok. Saya perhati kalau dekat-dekat masjid surau tempat saya mengajar, saya tengok kalau kopiah nampak ni, saya cukup, Syekh, ada kopiah tak ada? Saya balik haji banyak. Ustaz, tak ada kadang selekeh pakai ni hang. Ni tai lalat tu. Kopiah berapa ringgit je kan? Tengok sport rim 21. Nampak? Nampak tak? Kita susun tak? Tak kena. Memang banyak contohlah. Macam Abang Haji cari kopiah hitam senang. Kopiah hitam dekat 3 tahun tak kisah. Tak kisahlah apa juga pun, tapi basuhlah. Basuh agak perlu tukau lah. Yang tu perlu tukau. Jangan duk pakai sampai benang pun dah cari Memang kononnya warak sangat, bukan. Itu perak. Itu kedokut. Tapi jangan membazir. Hak tu keperluan. Sebab kita nak ketampilan dalam melakukan ibadah sebaik mungkin, biar yang terbaik, yang kemas-kemas. Ni kadang-kadang bau, ya Allah. Kopiah kita letak gitu. Kejap mata dulu. Kan? Jadi ada kopiah tu pakai sehari 2 tukau, sehari tu tukau. Itu baru betul guna manfaat dia. Maknanya kita membeli manfaatnya ada. Ni beli tak ada sebenarnya. Itu jangan kita boros. Jadi perkara yang dibenci oleh Allah Taala pertama apa dia? Kata Nabi SAW, iaitu jangan dengar khabar bohong dan menyebarkan perkara-perkara yang tanpa ada maklumat. Yang kedua, perkara yang dibenci oleh Ta'ala, iaitu jangan banyak tanya yang tak keperluan. Yang ketiga, jangan kita boros dan jangan kita melampau batas. Jadi perkara yang tak perlu jangan kita buat. Jadi insya-Allah moga-moga kita mendapat manfaat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hanbal, hadis yang ke-8444. Hadis ini dikategorikan hadis sahih insya-Allah. Moga-moga kita mendapat manfaat dan kita jadikan sebagai satu panduan manalah yang diredai oleh Ta'ala, mana yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Moga-moga hidup kita terpimpin, terarah dan kita dapat memperbaiki kehidupan kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini. Mohon maaf dari saya. Moga-moga kita diredai dan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qul qali hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ta'khir dengan tasbih kafarah dan salatul subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا